Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan pergi ke bab terakhir sekali untuk tingkatan 4 ni, iaitu tenaga nuklear. Jadi apa yang kamu akan pelajari dalam tenaga nuklear ni? Pertama sekali ialah kamu akan pelajari tenaga nuklear, pembelahan nukleus, pelakuran nukleus, reaktor nuklear, penjanaan elektrik, impak ujian nuklear. Kemudian kamu akan tahulah apakah yang dimaksudkan dengan nuklear itulah selama ni. Apakah kita menggunakan tenaga nuklear, macam mana penghasilan tenaga nuklear dan impak penggunaan tenaga nuklear tu. Dan bagaimanakah tenaga nuklear tu di Malaysia? Adakah ia digunakan, apakah kegunaannya di Malaysia? Okey, tenaga nuklear ni sebenarnya dia banyak manfaat kepada manusia, sekiranya ia dijana dan dikawal dengan baik. Jadi setiap tahun berlakunya pertambahan negara yang mana menggunakan tenaga nuklear, dan mana mereka jana nuklear tu dan mereka gunakan untuk apa? Yang pertama sekali ialah untuk apa? Untuk menjana tenaga elektrik. Okey. Kini terdapat lebih 30 buah negara di dunia ni yang mana menggunakan tenaga tenaga nuklear. Antaranya Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan Jepun. Jadi kenapa mereka ni guna tenaga nuklear? Pertama sekali, tenaga nuklear ni adalah tenaga alternatif yang boleh yang boleh menjanakan elektrik. Jadi mereka nak dapatkan elektrik sebenarnya untuk daripada tenaga nuklear ni boleh menjana elektrik untuk mengganti. Jadi tenaga nuklear ni, daripada tenaga nuklear ni kita dapat hasilkan elektrik, kan? Mana kita nak kurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Jadi tenaga yang dihasilkan lebih besar dan lebih efisien berbanding sumber tenaga yang lain. Jadi kalau sebuah negara tu dia kurang petroleum, dia kurang arang batu, jadi mereka akan memilih sumber tenaga nuklear. Untuk apa? Untuk menghasilkan elektrik. Macam Jepun pun kurang petroleum, mereka kurang gas asli. Jadi mereka buat apa? Mereka terpaksa menggunakan nuklear ni sebagai sumber tenaga elektrik. Okey, tenaga nuklear menghasilkan sinaran mengayon yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perubatan, pertanian, perindustrian. Jadi dengan menggunakan tenaga nuklear ni, kita boleh gunakannya dalam pelbagai bidang. Contohnya untuk radioterapi. Contoh radioterapi ni untuk apa? Pesakit-pesakit kanser, menggunakan nuklear juga. Okey, tenaga nuklear membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit. Cuma kamu bayangkan, untuk menghasilkan tenaga daripada petroleum, petroleum tersebut perlu dibakar. Begitu juga kalau kita nak hasilkan elektrik daripada arang batu. Arang batu tu perlu dibakar. Dan bila dibakar, dia akan mengeluarkan asap. Dan asap yang terlalu banyak ni menyebabkan apa? Pengumpulan jelaga, pengumpulan karbon monoksida di udara begitu banyak. Tapi kalau menggunakan tenaga nuklear, kurangnya gas rumah hijau ni akan terhasil. Okey, walau bagaimanapun terdapat kesan buruk sekiranya tenaga nuklear ni dijanakan dan tidak dikawal dengan baik. Sekiranya tidak dikawal dengan baik, maka berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini. Sebab apa? Nuklear ni, apa masalah dia? Dia akan ada sisa radioaktif, yang mana sekiranya tidak dikawal dengan baik, tidak diurus dengan baik, jika dibuang begitu sahaja, ia boleh mengancam nyawa dan menjejaskan kesihatan. Jadi sisa radioaktif tu sebenarnya sangat berbahaya, boleh menyebabkan pelbagai penyakit, contohnya kanser kepada mereka yang terdedah kepada radioaktif.
Selain daripada itu, tenaga yang dihasilkan adalah sangat besar dan jika disalahgunakan boleh menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia. Contohnya, bom nuklear. Kan? Masing-masing negara nak hasilkan nuklear. Jadi apa jadi? Masing-masing akan menunjukkan kehebatan masing-masing. Masing-masing akan melepaskan bom nuklear. Jadi apa yang jadi pada manusia? Manusia ramai-ramai akan mengalami bencana. Kan? Bencana nuklear yang amat dahsyat. Contohnya seperti mana berlaku pada Hiroshima dan Nagasaki, yang mana sebuah bom atom telah dilepaskan menyebabkan apa? Ramai yang terbunuh. Jadi semua akan tertanya bagaimana tenaga nuklear ni dihasilkan. Okey, tenaga nuklear bermaksud tenaga yang terhasil daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Kalau kamu masih ingat lagi, kita ada pelajari mengenai atom. Satu atom dia mempunyai apa dia? Nukleus. Di dalamnya ada nukleus dan dia ada petala, dan di setiap petala dia ni adanya elektron. Sekarang ni kita nak cerita mengenai ni yang di tengah ni, iaitu nukleus. Bagaimana nukleus ni boleh menghasilkan tenaga nuklear. Okey, sebenarnya tenaga nuklear ni dia dihasilkan melalui dua cara. Pertama sekali, pembelahan nukleus. Dan yang kedua adalah pelakuran nukleus. Okey. Pembelahan nukleus merupakan proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil disertai dengan pembebasan tenaga. Jadi kamu nampak ni adalah nukleus. Kamu bayangkan yang kamu tengok ni adalah ni yang di tengah-tengah ni. Nukleus ni. Itu nukleus ni dia apa jadi? Dia akan dibelah, kan? Dibelah daripada satu ni dia ditembak oleh neutron. Satu neutron akan ditembak pergi ke nukleus ni menyebabkan nukleus ni tidak stabil dan dia akan berpecah menjadi dua. Bila dia berpecah jadi dua, sekali dengan pemecahan ini dia akan membebaskan tenaga. Proses ini bukan berlaku sekali sahaja. Selepas sahaja dipecahkan ni, nukleus neutron akan ditembak lagi kepada nukleus-nukleus yang lain. Bila mana dia tembak menyebabkan tenaga yang terhasil tu begitu banyak. Sangat besar tenaga akan terbebas hasil daripada pembelahan nukleus ini. Pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium 235. Bedilan daripada neutron itu menyebabkan nukleus itu pecah kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan stabil. Seperti mana kamu tengok gambar ni nukleus, dia ditembak oleh neutron. Di mana dia ditembak, dia akan pecah dua membentuk nukleus yang lebih stabil. Jadi sekali dengan pembelahan itu dia akan mengeluarkan tenaga. Proses ni akan mengeluarkan tenaga yang sangat banyak. Okey, pembelahan nukleus akan berlaku secara berterusan apabila satu neutron membedil dan membelah nukleus berjisim besar yang baharu. Tindak balas ini disebut sebagai tindak balas berantai. Jadi proses yang kamu tengok ni dia akan sentiasa berlaku. Setelah dia dah belah satu, akan wujud satu lagi neutron yang akan tembak yang lain pula. Dia akan tembak lagi yang lain dengan jumlah yang lebih banyak, kan? Menyebabkan tenaga yang terhasil adalah sangat besar, sangat tinggi. Yang mana tenaga tu terhasil daripada pembelahan nukleus. Jadi itu salah satu cara untuk menghasilkan tenaga nuklear. Satu, kita panggil dia pembelahan nukleus. Dan biasanya digunakan apa dia? Uranium 235. Satu lagi cara bagaimana nuklear tu dihasilkan, tenaga nuklear dihasilkan ialah melalui pelakuran nukleus. Yang mana proses pelakuran ni adalah percantuman ataupun penggabungan. Dia gabungkan dua nukleus radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih besar. Jadi kamu nak ingat senanglah yang tadi pembelahan nukleus, mana nukleus tu dibelah. Tapi untuk pelakuran nukleus ni
apa yang berlaku ialah nukleus yang ringan akan digabungkan semula. Contohnya nukleus kecil yang ringan seperti deuterium dan tritium. Yang mana kedua-duanya adalah isotop hidrogen, dua-dua isotop hidrogen. Kedua-dua ini bercantum dan membentuk satu nukleus yang lebih besar dan lebih berat. Proses ni berlaku pada suhu yang amat tinggi, dan proses ni sebenarnya membentuk tenaga nuklear yang lebih besar berbanding pembelahan nukleus. Contohnya adalah seperti ini. Deuterium dengan tritium, dia lakurkan ataupun dia cantumkan membentuk helium. Dan satu ni neutron. Jadi bila mana dua ni dia bercantum membentuk helium dan membebaskan tenaga. Tenaga ni adalah tenaga nuklear. Okey. Pelakuran nukleus berlaku secara berterusan di matahari. Hal ini demikian kerana matahari mempunyai isotop hidrogen dan suhu yang tinggi. Okey, tenaga yang dibebaskan daripada proses ini merupakan sumber tenaga utama untuk hidupan di bumi. Jadi sebenarnya proses yang berlaku kamu tengok matahari terbakar tu ialah proses pelakuran nuklear sebenarnya. Dan disebabkan proses ini berlaku berterusan sampai ke hari ini, kita mendapat sumber tenaga cahaya daripada matahari. Okey, kita pergi kepada bagaimana tenaga elektrik ni dijanakan dengan menggunakan reaktor nuklear. Bagaimana elektrik tu terjana? Okey, pertama sekali, untuk menjana elektrik daripada tenaga nuklear ni, kita kena ada stesen jana kuasa tenaga nuklear lah. Mesti kena ada stesen jana kuasa, kena ada. Kan? Dan apa ada dalam sebuah stesen jana kuasa tu? Dia ada dua. Pertama sekali, reaktor nuklear dan penjana. Penjana elektrik lah. Okey, reaktor nuklear menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Kan? Daripada tenaga yang terhasil tu, apa kegunaannya? Okey, mari kita tengok. Okey, di bahagian sini adalah reaktor nuklear. Ini adalah reaktor nuklear. Dan di bahagian sini adalah penjanaan elektrik berlaku. Dan kamu tengok ni, menara ni sebenarnya kegunaan dia untuk menyejukkan air yang telah dipanaskan. Okey. Kita tengok apa yang ada di reaktor nuklear. Kamu akan nampak ni, ini adalah rod pengawal boron. Mengawal tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Jadi itu kegunaan boron. Okey, jadi seperti mana kamu tahulah, untuk proses nak jana tenaga daripada nuklear ni, nukleus perlu dibelah. Bila mana dia belah nukleus tu, maka terbentuklah neutron kan, dan neutron tu akan belah lagi nukleus yang lain. Jadi kalau terlebih, apa akan jadi? Jadi tenaga haba yang terhasil akan jadi terlalu banyak, boleh meletup kan reaktor nuklear ni. Jadi itu kegunaan dia. Boron ni dia akan serap balik nukleus yang terhasil, neutron yang terhasil, dia akan serap balik untuk mengawal proses penghasilan tenaga tu. Okey, moderator grafit memperlahankan neutron. Jadi kegunaan grafit ni adalah untuk dia perlahankan neutron, untuk dia kawal kan. Dan juga rod bahan api uranium. Jadi untuk proses pembelahan nukleus tu, dia perlukan uranium lah. Uranium ni adalah salah satu atom yang berat, yang mana nukleus dia lah yang dipecahkan, yang dibelah oleh neutron tu. Jadi kegunaan dia untuk membebaskan tenaga haba melalui pembelahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor. Okey. Kemudian kita ada perisai konkrit. Konkrit ni dia akan mengelilingi penjana ni, mengelilingi reaktor nuklear ni, kan?
Jadi apa kegunaan dia? Mengelakkan kebocoran sinaran radioaktif daripada reaktor. Okey, dia ada ejen penyejuk menyerap haba hasil daripada tindak balas nuklear. Jadi, apa kegunaan keseluruhan reaktor ni? Kegunaan dia adalah untuk mengeluarkan tenaga haba. Hasil daripada proses tindak balas pembelahan nuklear ni, dia akan mengeluarkan haba yang banyak. Kegunaan dia apa? Dia akan memanaskan gas yang sejuk. Okey. Kamu bayangkan ini daripada penjana. Penjana ni, okey, dalam ni ada gas. Gas ni kegunaan dia apa? Okey, gas yang ni yang turun sini dah sejuk dah. Dia akan dipumpkan masuk ke reaktor nuklear. Dia akan masuk sini, reaktor nuklear ni akan panaskan balik gas. Gas yang sejuk tu akan dipanaskan balik dan dia akan dipump pergi ke kawasan sini. Kegunaan sini adalah untuk apa? Untuk dia panaskan air. Kamu nampak ni, ni air. Dalam yang biru ni kamu nampak ni, ini sebenarnya air. Kan? Air ni dah sejuk. Kegunaan dia apa? Dia akan panaskan balik air ni. Gas yang panas yang terhasil pada reaktor nuklear ni, dia akan panaskan air ni, menyebabkan air ni jadi panas. Dia panas, dia akan mengalir. Dia akan mengalir menghasilkan steam. Kan? Steam ni lah yang akan memusingkan turbin. Ni turbin ni. Apabila turbin diputarkan oleh aliran steam, magnet di dalam penjana diputarkan. Jadi kegunaan steam ni, steam yang terhasil daripada pemanasan air inilah yang sebenarnya yang akan menggerakkan turbin ni. Dia akan gerakkan macam kamu tengok dynamo basikal tu kan. Dia akan pusing menghasilkan apa dia? Elektrik. Jadi di sinilah penjana elektrik menjanakan arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar dalam suatu gegelung. Jadi hasil daripada pusingan yang dilakukan oleh turbin ni menyebabkan terhasillah elektrik. Jadi apa yang berlaku dekat kawasan penjana ni? Kat penjana ni lah ada air, yang mana air ni dia akan dipanaskan. Okey, setelah steam ni dia dah lalu penjana ni, dia dah lalu kawasan turbin ni, steam ni akan apa? Dia akan disejukkan balik. Dia akan disejukkan balik membentuk air. Kan? Steam ni akan dikondensasikan semula untuk membentuk air. Bila mana dia bentuk air, dia sejuk, dia masuk balik, dia pergi balik kawasan sini. Lagi sini balik, dia akan dipanaskan oleh gas yang terhasil daripada dia akan dipanaskan balik. Oleh siapa? Oleh ni yang gas yang kamu tengok ni. Gas panas ni dihasilkan di reaktor nuklear ni. Okey. Jadi air yang sejuk ni akan dipanaskan balik. Dipanaskan balik, dia akan bentuk steam, dia akan lalu kawasan penjana elektrik ni, dia putarkan turbin, lepas tu dia turun kawasan sini balik, kondenser ni. Kondenser ni akan tukarkan balik steam tu membentuk air. Dia akan jadi air semula. Okey, bila mana dia bentuk air, dia akan masuk balik ke kawasan sini. Pergi masuk balik sini, akan dipanaskan oleh gas panas. Benda ni dia berputar dan berpusing. Okey, kawasan menara penyejukan ni, tujuannya ialah dia akan menyejukkan air steam yang keluar daripada penjana ni. Steam ni dia akan dijadikan air semula melalui proses kondensasi. Tapi proses kondensasi ni dia perlukan penyejukan. Siapa nak sejukkan dia? Air daripada menara penyejukan ni akan dipump pergi masuk ke kawasan kondenser ni, dia akan sejukkan balik steam ni membentuk air masuk balik sini. Jadi air yang kawasan sini dia akan sentiasa berputar, berpusing untuk menyejukkan kawasan kondenser ni. Jadi yang penting di sini ialah apa dia? Reaktor ni kegunaan dia untuk apa? Untuk menghasilkan gas panas. Dia akan panaskan air. Dia akan panaskan air dan air yang dipanaskan akan membentuk steam. Steam ni yang akan memutarkan turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Macam itulah proses bagaimana tenaga elektrik terhasil daripada tenaga nuklear.